Integration by substitution part 4. So this example for the question, find integration for this function. Okay, kalau kita perhatikan sebenarnya yang dekat sini ada dua function. Okay, ada dua function. Yang pertama adalah X kuasa 2. Okay, ini yang function yang pertama, X kuasa 2 bentuk apa? Algebra. Dan yang kedua, kita ada sin 4x kuasa 3. Ini adalah bentuk trigonometrik. 4x ni, dia duduk dekat dalam sin. Kita takkan ada situasi di mana function yang nama dia sin saja. Takkan ada. Dia mesti sin tu ada something kat depan. Sin x ke, sin 4x kuasa 3 macam tu lah. Dia takkan ada single macam ni, no. Itu tak betul. Jadi kena fahamlah. Yang pertama, function pertama adalah x kuasa 2 dan function yang kedua adalah sin 4x kuasa 3. Okay. So, kalau keliru kita boleh buat kurungan macam ni. Untuk mengelakkan kekeliruan. Okay, so sekarang kita sama juga sebab ni substitution. Kita kena pilih U yang betul. Okay. So, sama ada. Okay. So, untuk kes ni, untuk yang melibatkan trigo macam ni, kita tak boleh ambil kira U yang kita pilih tu mesti panjang. Tak boleh. Okay. Sebab nanti dia akan jadi complicated. Sekarang apa yang kita fikir adalah kita cari function yang mana yang sesuai untuk dimatikan. Okay. Adakah x kuasa 2? Adakah sin atau adakah 4x kuasa 3? Adakah x kuasa 2? Adakah sin 4x kuasa 3? Atau adakah yang ni saja? Okay. So, kita tengok kemungkinan dia. Kalau 4x kuasa 3 ni, tak mungkin kita boleh matikan sebab dia duduk dekat dalam sin. So, benda yang duduk dekat dalam sin, tak boleh lah nak mati. Okay, kita tak boleh matikan. Alang-alang kita nak mati, kita matikan semua. Macam tu. So, yang dalam ni, single ni saja tak boleh. Sebab dia duduk dalam sin. So, kalau kita nak matikan sin pula, tak mungkin lah. Kenapa? Sebab bila kita nak matikan, tak mungkin boleh matikan sin sebab U this is quite complicated to explain. So, tak mungkin lah, tak boleh nak matikan sin. Tapi kalau x kuasa 2 ni single macam ni, yes. Kita boleh matikan x kuasa 2 ni. Sebab dia single, dia tak ada sin kat depan, macam tu lah. Okay. Yes, kita boleh matikan dia. So, sekarang ni objektif kita adalah nak mematikan x kuasa 2. Okay, pemilihan yang mana kita nak matikan kena betul lah. Okay, since x kuasa 2 ni yang hendak dimatikan, maka tak sesuai lah kalau kita cakap U ni sama dengan x kuasa 2. Sebab sekarang ni dia ni yang nak dimatikan. So, tak sesuai dia jadi U. Yang jadi U, biasa dia akan hidup je. Macam tu lah. So, yang nak dimatikan tidak boleh menjadi U. Kita tengok yang contoh yang lepas-lepas. Macam ni kan, U sama X campur 1. Yang ni kita tak matikan. So, kita tengok contoh yang kedua, part 2. Okey, saya jadi yang X kuasa 3 tambah 1 ni adalah sebagai U. Tapi yang part ni dia tak mati sampai akhir. Yang mati adalah yang tidak dijadikan U tu yang dimatikan. Okey, sama juga dengan yang atas ni. Yang kita pilih U tu dia tak mati, tapi yang bahagian atas ni yang mati. Maksudnya selain yang tak jadi U tu, yang tak jadi U ni akan mati. Okey, so bila yang tak jadi U yang akan mati, kita pilih U yang boleh yang akan jadi X kuasa 2 bila lepas differentiate. Okey.
So maksudnya sekarang U kita cuma bahagian ni je lah. Okay, ikut kesesuaian. So saya buatlah U sama dengan 4X kuasa 3. Pertama kan, U. Yang kedua kita kena cari du over dx. Sama dengan 12X kuasa 2. Okay, kalau kita perasan kat sini, bila kita differentiate, X kuasa 2, dia wujud X kuasa 2 sini kan. Dan sini pun X kuasa 2. So, maksudnya possible benda ni nak mati tu memang tinggi. Sebab benda ni dia mati, dia based on apa yang kita differentiate. Sama tak dengan yang mati tu, sama tak dengan apa yang kita differentiate. Kalau dia lebih kurang sama, maksudnya possible dia nak dimansuhkan tu adalah sangat tinggi. Memang boleh mansuh lah. That's why kita tak boleh pilih U sama dengan sin. Sebab kalau kita pilih U sama dengan sin 4 cos 3, bila kita differentiate, kita terpaksa pilih negative cos kan. So kalau dah negative cos, nak dimatikan dengan X kuasa 2 mana boleh. So maksudnya bila pilih U tu kena sesuai lah. U yang kita pilih tu bila differentiate, dia mesti sama jawab dengan yang nak dimatikan. Okay. Okay, yang ketiga, kita find dx. Okay, so kita tahu yang ni sebenarnya persatu. So, darab silang. Dapatlah dx 12x kuasa 2 sama dengan du. Kalau dx sahaja, du bahagi 12x kuasa 2. Okay. Okay, so sama dengan integrate. Yang nak dimati tu kita pilih balik lah. Sebab tak nampak lagi bila dia nak mati. So, sin. Okay, yang 4 ni kita dah tukar jadi U. Kenalah buat sin U. Ingat macam biasa ada dua benda yang akan bertukar. U ni dengan dx. So, dx tadi adalah du per 12 X kuasa 2. So, kita perasan ni boleh mati. So, matikanlah. Nampak boleh faham cara pemilihan U tu. Okay, so yang 12 ni boleh bawa keluar. So, dia jadi 1 per 12. Bukan 12 sebab 12 duduk kat bawah. Integrate sin U du. Integrate sin U, kita akan dapat negatif cos U. Integrate dapat negatif. Cos U campur C dan jangan lupa U tu tukar balik jadi sebutan X. U ni jadilah 4X cos 3 campur C. Okay, that's all. So, kita tengok video ni, boleh cuba buat exercise. Exercise. Integrate cos punca X bahagi dengan punca X dx. Saya peringatkan lagi, cuma dua benda je yang kita kena tukar, iaitu yang nak di U yang kita buat gantian dan dx ni sahaja. Jangan pergi tukar sampai 3, 2 tempat sahaja yang